Dan untuk ke seterusnya, pusingan ke seterusnya, kita ingin bercakap tentang legacy. Setelah peninggalan beliau, apa yang beliau bina 30, 40, 50 tahun, dan kemuncaknya dipraktiskan. Walk the talk, tidak hanya bercakap tetapi mempraktiskan, menunaikannya. 23 tahun dalam pemerintahan, paling tidak dalam 3 bidang yang menjadi legasi penting Tuan Guru Ni Aziz. Yang pertama dalam bidang keilmuan, yang kedua dalam bidang politik, dan yang ketiga dalam bidang dakwah. Yang ketiga-tiga ini sudah terbukti, dianalisis secara empirical, begitu terbukti bahawa beliau cemerlang dalam ketiga-tiga bidang yang berbeza dan berkait antara satu sama lain ini. Jadi untuk Ustaz Wan Ji, bila bercakap tentang konflik, perbezaan, khilaf yang semakin terzahir selepas kepergian Tok Guru Ni Aziz, yang ketika mana dia ada, dia mampu mengatasinya dengan begitu molek, cantik dan sebagainya. Nah, bila beliau bersuara, maka akan selesai masalah. Tapi setelah pemergian beliau, seakan-akan defektor itu tiada untuk menenteramkan antara kelompok-kelompok tertentu, sama ada beda bangsa, beda parti politik, beda fahaman, parti dalam parti dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Ustaz Wan Ji, bagaimanakah perusahaan konflik itu? Seni Tok Guru Ni Aziz dalam pengurusan konflik, pengurusan perbezaan dan sebagainya yang mesti kita teruskan, bukan mematikan. Kerana saya ada pengalaman bersama 2 orang gergasi dakwah yang non-partisan. Bila duduk bersama mereka, mereka berkata legasi Tok Guru Ni Aziz hampir diruntuhkan oleh mereka selepasnya. Ini satu dakwaan yang besar. Jadi Ustaz Wan Ji, sila jawab soalan saya. Soalan ni kena tanya Ustaz Mawar atau Dr. Zul. Kena tanya Ana. Sebab Ana bukan orang politik dan tak bertanding pun dalam muktamar ni. Ana cuba jawablah, insya-Allah. Ana rasa ini pandangan Ana lah secara peribadi. Ana rasa Tok Guru Ni Aziz ni dia ada orang respect. Ana selalu mempersoalkan tentang terjemahan ayat Quran bila Allah SWT sebut dalam satu ayat, kata Allah Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'u asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita terjemah asyidda' ni sebagai keras. Dan bila kita terjemah keras itu kenapa? Bila kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir, ulama-ulama tafsir selalu membahaskan tentang perang dalam asyidda' 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Tapi ana secara peribadi, ana tak dekat dengan terjemahan sebagai keras, tapi ana lebih dekat dengan terjemahan respect. Asyidda' 'alal kuffar, maksudnya segala tindakan kita yang menyebabkan orang berrespek dengan kita. Itu yang ana memahami yang dikatakan kalimah asyidda', keras, yang kita terima sebagai keras itu. Respect ini sebenarnya ada pada Tok Guru Ni Aziz. Keilmuan dia cukup respect. Apabila dia membahaskan ilmu-ilmu tu, yang kita rasa Tok Guru Ni Aziz ni satu manusia di zaman muda, di awal dia jadi menteri besar, dia bila berucap di mana-mana pun dia pasti akan mencadangkan idea yang baru. Ana ingat masa ana belajar pondok, masa tu umur ana dalam 15 tahun. Budak lagi lah, sekarang umur 33, maksudnya dah berapa tahun dulu lah. Anda kita follow Tok Guru Ni Aziz punya program dalam 4 ceramah. Dalam 4 ceramah, ucapan dia tidak mengulang idea yang sama. Dia mengulang idea yang pelbagai. Dia selalu cakap benda yang terkini. Dan benda yang dia cakap itu adalah berasaskan kepada ilmu Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia ada credibility ilmu, apabila dia bercakap menyebabkan orang respect dengan ilmu, makanya ilmuwan-ilmuwan lain pun boleh menghormati dia walaupun berbeza pendapat dengan dia. Begitu juga dalam dia berinteraksi dengan politik. Macam anda sebut tadi sebagai kisah bagaimana Tok Guru Ni Aziz dia boleh berbeza pendapat dengan Tugu Haji Abdullah. Dia tidak mengambil satu sikap untuk menjadikan Tugu Haji Abdullah itu sebagai musuh, tetapi dijadikan Tugu Haji Abdullah itu sebagai kawan di sebalik perbezaan pendapat. Maka dia hadir, dia pergi ziarah, dia dengar pandangan, dia boleh berhujah cara sehat, dan akhir sekali mendapat satu keputusan yang sama. Sebenarnya dua-dua ni adalah betul. Satu statement yang kalau kita dengar, oh, dah kita dah bergaduh 3-4 hari ni buat apa dia? Fikir kan.
Dah bergaduh 3-4 hari, mu kata mu tak pandai hak ni. Jadi tiba-tiba bila dia berjumpa, sebenarnya dua-dua betul. Air masuk lebat telinga ni, kalau kedai pecah, kalau kedai tak pecah. Rupanya dia boleh diselaraskan perbezaan itu. Dan apa yang berlaku? Hubungan di antara Tua Haji Abdullah dengan Tua Nik Aziz itu sendiri adalah rapat. Nampak? Perbezaan bukan sebab untuk kita bermusuh sebenarnya. Perbezaan adalah sebagai cara untuk kita nak merapatkan lagi hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Di samping kita boleh membina kebijaksanaan bila kita ada perbezaan. Anda nampak Tunku Nik Aziz ni dia ada credibility itu. Dia ada respect orang terhadap dia. Makanya apabila dia buat satu statement, orang tak berani nak langgar. Dia kata dah stop betul. Ini adalah kelebihan yang ada pada Tunku Nik Aziz yang tak ada pada orang selepas daripada itu. Bila dia meninggal, perbezaan, dia cakap orang tak respect. Kenapa tak respect? Banyak faktor lah. Mungkin meeting tak datang. Siapa nak respect kalau mesyuarat tak datang? Betul tak? Dalam mesyuarat tak datang, bila tanya kenapa tak datang mesyuarat, ikut saya lah datang ke tidak. Itu lagi masalah tau. Itu yang problem dia. Kalau kau dah ada sikap macam tu, macam mana orang nak respect dengan kamu? Bila orang tak respect dengan kamu, macam mana kamu cakap tu orang nak dengar? Kita kena bezakan era dulu dengan era sekarang. Orang sekarang orang dah sudah pandai. Kita sekarang nak dapat maklumat, kita Google dia. Tiba-tiba kita bercakap satu fakta ilmu yang tak betul, orang pergi Google tengok, terbukti salah, di situ tu sudah hilang respect manusia terhadap kita. Pembinaan respect itu satu benda yang cukup besar untuk berhadapan dengan perbezaan. Dan rasa inilah problem yang berlaku pada era zaman Nabi dengan para sahabat. Nabi ini cukup direspect. Tapi bila wafatnya Nabi SAW, sahabat Nabi itu tak ada orang nak direspect tadi. Maka berlakulah perbalahan di antara satu dengan yang lain. Boleh diatasi dari peringkat awal, iaitu pada era Abu Bakar As-Siddiq. Semua orang respect Abu Bakar. Boleh diatasi pada zaman Umar, zaman Osman start dah bergaduh. Kan? Sebab orang dah kurang respect sikit kepada Osman. Orang kurang respect. Jadi bila kurang respect menyebabkan statement itu orang tak pernah pakai dah. Anak sini problem paling besar. Pada anak Tunku Nik Aziz ni orang respect ilmunya, pendekatan dia, politik dia, kebijaksanaan dia. Bila yang ni orang respect, maka dia cakap tak heran orang akan taat kepada dia. Wallahu a'lam.